Ya. Untuk yang pertama ini mungkin Tan Sri boleh berikan ulasan sedikit ya, selepas setahun kerajaan PN ini memerintah, apakah perkara utama yang Tan Sri paling berpuas hati yang telah dilakukan oleh kerajaan ini, dan apakah perkara yang Tan Sri rasa yang belum lagi dilakukan oleh kerajaan PN ini? Silakan Tan Sri. Jawapan ni yang sebenarnya terpulang kepada siapa yang menjawab. Ada yang mungkin berbentuk positif, ada negatif. Tetapi yang saya nak perkatakan ini sebagai seorang akademik lebih berbentuk, pada pandangan saya, satu pandangan yang neutral, yang berasaskan kepada fakta. Perkara yang betul-betul saya rasa yang amat saya berpuas hati yang telah dilakukan oleh pihak kerajaan. Pada mulanya, setelah Yang Berhormat Tan Sri Muhyiddin menjadi Perdana Menteri, sebenarnya saya cukup risau dan bimbang. Kerana apa, pada masa itu COVID-19 telah bermula dengan begitu agak drastik, dan sebelum Prime Minister sekarang mengambil alih, kita di bawah PH, di mana secara jelas semasa kerajaan PH mereka mengatakan tak ada duit. Saya masih ingat seorang menteri, tak ada duit, kata dia. Dan saya masih ingat hingga kan kerajaan PH terpaksa minta bantuan, minta sedekah, bahkan budak-budak kecil pun bagi duit. Dia nak minta pinjaman daripada luar, hingga kan kita diminta supaya mengikat perut lah. Maksudnya memang tak ada duit. Tetapi tiba-tiba apabila Tan Sri Muhyiddin dilantik sebagai Perdana Menteri melalui pintu hadapan istana, bukan pintu belakang, pintu hadapan istana. Bukan belakang, pintu hadapan. Tiba-tiba ada duit. Ya, di mana saya rasa saya pun cukup terperanjat kerana sebelum itu memang saya terpengaruh mengatakan negara tak ada duit. Tiba-tiba kita melihat Tan Sri Muhyiddin dengan kebijaksanaan beliau telah dapat menyelesaikan banyak masalah. Terutama apabila rakyat menghadapi masalah dari segi sara hidup, ya, makan minum. Kalau kita bandingkan dengan kebanyakan negara membangun, kita yang paling bertuah. Apa bentuk bantuan yang kerajaan pada hari ini tidak beri kepada rakyat, walaupun dikatakan dahulu tidak ada duit. Dan saya rasa cukup kagum kerana apabila saya melihat betapa seriusnya, prihatinnya kerajaan terhadap rakyat, ia membelanjakan berbilion-bilion ringgit, ia tanpa henti dan sentiasa meneliti apakah masalah-masalah lain dan cuba menyelesaikan masalah itu dengan begitu pantas. Ini amat mengagumkan saya dan saya cukup berpuas hati. Dan juga saya amat berpuas hati kerana sebelum ini kerajaan PH merupakan kerajaan saya pun dalam Dewan Negara 22 bulan, hati saya memang cukup susah secara peribadi. Kenapa itu? Cukup susah hati. Di bawah PH pada masa itu kita lihat di mana parti dominan yang mengawal negara adalah parti yang bukan Melayu. Dan kita kena faham, saya bukanlah bersifat resis, tidak. Tapi negara ini berpaksikan kepada peribuminya Melayu, kita majoriti. Ya, apabila pada masa itu mereka memerintah, kita lihat betapa banyak perkara-perkara polisi dan tindakan yang menyusahkan kita dan yang merendahkan martabat kita, yang amat merendahkan. Pernah saya kata kita ditijak, ya, kita ditelanjangkan berbagai-bagai. Tetapi tiba-tiba apabila kuasa Allah tak semena-mena, ya, mereka telah menjatuhkan diri sendiri dan Tan Sri Muhyiddin dilantik sebagai Perdana Menteri. Dan saya begitu cukup gembira, cukup puas hati melihat tiba-tiba parti dominan orang Melayu Islam memerintah kembali, di mana Tan Sri Muhyiddin, walaupun sebelum itu kita ada Muafakat Nasional, telah dengan besar hati mengulurkan tangan, ya, kepada Muafakat Nasional, iaitu parti UMNO dan PAS, menubuhkan kerajaan di bawah PN. Ya, ini saya rasa satu tindakan yang baik. Kalau sekiranya pada masa itu Tan Sri Muhyiddin tidak berjaya menyatukan, ya, antara orang-orang Melayu Islam untuk menubuhkan kerajaan, sudah pasti saya rasa kerajaan yang dominannya bukan Islam masih memerintah negara dan kita akan menghadapi masalah yang cukup rumit, yang cukup mengerikan untuk negara kita. Itu yang pertama. Yang kedua, saya rasa apakah perkara yang patut kita lakukan
ya, yang saya berpuas hati ataupun tidak berpuas hati yang patut kita lakukan atau tidak dilakukan oleh kerajaan. Saya mengambil sedikit contoh lah. Sekarang kita telah menjadi kerajaan di mana alhamdulillah dengan kuasa Allah ya dominan Parti Melayu Islam. Tetapi saya melihat sekiranya di dalam pilihan raya akan datang, jika sekiranya kita tidak mengatur strategi mengukuhkan perpaduan kita, saya bimbang kita akan kalah. Kita akan kalah. Ya. Jadi saya minta sangatlah mestilah langkah-langkah yang drastik mesti diambil oleh pemimpin-pemimpin Melayu Islam pada hari ini, tidak kira apa parti. Ya, kerana kerajaan sekarang ditubuhkan bukan sahaja melalui parti PBBM tetapi juga dengan sokongan parti UMNO dan juga parti PAS dan Barisan Nasional. Maka kerajaan pada hari ini mesti mencari jalan memastikan bahawa pilihan raya akan datang kita terus memegang teraju kepimpinan dengan bantuan daripada kaum-kaum lain termasuk sahabat-sahabat kita orang Cina, orang India dan juga sahabat-sahabat kita Sabah dan Sarawak. Cuma beberapa isu yang saya masih tidak berpuas hati saya rasa yang perlu dilakukan. Sebelum pilihan raya, ini pandangan saya, mungkin saya salah, sebelum pilihan raya diadakan di masa hadapan, isu seperti penjualan kad pengenalan palsu yang kita tahu mungkin dikatakan sampai 2 juta. Yang ini kalau tidak dibetulkan kita bermasalah. Walaupun kita ada pilihan raya, jangan kita overconfident. Kalau ini tidak dapat diselesaikan, kita akan bermasalah. Dan yang kedua tentang isu hubungan antara kaum. Sepatutnya dalam masa ini sebelum PRU ini, ya kerajaan yang dominan Melayu pada hari ini kena mencari jalan, menyusun strategi, menyelesaikan masalah hubungan antara kaum ini. Kerana kalau kaum lain pun tidak bersama-sama dengan kita, saya pun merasakan ada sedikit kesukaran. Tetapi lebih penting, hubungan antara Melayu Islam menjadi tonggak. Ya, iaitu segala parti dalam yang bertaraskan Melayu dan Islam mestilah berlapang dada, pemimpin-pemimpin Melayu dan Islam mesti berlapang dada yang memikirkan sekiranya kita berpecah sudah pasti kita akan hancur dan yang rugi adalah negara kita. Dan juga isu seperti rasuah, penyelewengan dan salah guna kuasa. Ya, kita dengan masalah-masalah isu tanah di Raut Pahang, rasuah dalam kalangan pemimpin dan pejabat awam. Ini juga mesti diselesaikan. Itu juga baru-baru ini kita dengar subjek sejarah dan fakta yang menyeleweng sejarah negara ini juga dibetulkan. Kalau tidak, ianya akan menyeleweng pemikiran anak-anak kita. Pengukuhan perlembagaan negara, ya, dan saya tekankan lagi juga penyatuan parti politik Melayu Islam mesti dipastikan berlaku dalam masa yang terdekat ini. Itu jawapan saya. Terima kasih. Terima kasih Tan Sri. Jadi ada setengah pihak yang berpandangan bahawa walau apa sekalipun yang berlaku, ketiadaan DAP di dalam kerajaan sekarang ini sebenarnya merupakan satu kejayaan besar kepada kita sekarang kerajaan. Cuma jika boleh diberikan markah, berapa peratuskah agaknya markah yang Tan Sri boleh berikan kepada kerajaan PN atas pencapaiannya sepanjang setahun ia memerintah? Yalah, saya melihat dari segi kesukaran yang dihadapi oleh PM yang sebenarnya cukup teruk. Cukup susah, dihentam kiri dan kanan, dihentam bukan saja musuh tetapi sahabat. Banyak masalah kena diselesaikan di kalangan parti kita sendiri, di antara PBM dengan UMNO, dengan PAS, berbagai-bagai. Tetapi Perdana Menteri berjaya membawa negara kita ke hadapan dan masih berjaya mengekalkan perpaduan dominan di kalangan Melayu Islam. Maka dengan itu, ya, dengan background macam itu, saya rasalah saya akan memberikan markah 85% daripada 100. 85. 85% ini markah lulus ni. Kalau dekat universiti dapat A ni kita. Tak, memang A. Belum sampai 100. Itu di dalam konteks pelbagai masalah yang Tan Sri nyatakan tadi. Jika permasalahan seperti COVID-19 tidak melanda, kemungkinan markah yang boleh diberikan adalah jauh lebih tinggi, Tan Sri. Memang betul. Saya memikirkan kalau kita banding negara-negara membangun yang lain, saya tidak mahu bagi contoh lah. Ada kala rakyatnya mati kerana terpaksa berjalan ribuan kilometer balik ke kampung kerana tak ada makan, tak ada kerja. Tetapi negara kita tidak ada masalah.
Bahkan saja banyak NGO-NGO yang membantu kerajaan turun ke padang dan beri makan kepada rakyat, dan kerajaan sendiri tidak pernah menyerah kalah, berputus asa untuk meneruskan membantu rakyat dari masa ke semasa. Ini yang saya rasa markahnya memang patut diberi tinggi. Secara peribadi, macam mana Tan Sri menilai dari sudut kepribadian Perdana Menteri itu sendiri? Sebab ada juga yang mengatakan bahawa kan masa baru ni bila Perdana Menteri Yang Amat Berhormat Perdana Menteri pergi buat lawatan ke Indonesia atas jemputan daripada Presiden Indonesia, ada yang memberikan komen-komen yang nakal dalam Facebook itu nak menunjukkan macam nak merendah-rendahkan peribadi Perdana Menteri itu sendiri. Apa komentar Sri? Saya rasa yang pertama, ia tidak patut dilakukan. Kita bolehlah terima di kalangan kita, dalam rumah kita, tak apa. Tetapi Perdana Menteri kita melawat ke Indonesia di luar negara, kita memberi komen yang begitu negatif, dan saya cukup malu. Bahkan saya baca dalam komen-komen daripada rakyat di Indonesia, mereka mengatakan, apalah kamu orang Malaysia macam ni punya perangai tak senonoh. Kerana orang Indonesia, walaupun mereka macam mana pun, mereka tidak akan buat demikian. Bahkan pengalaman saya di overseas, rakan-rakan saya, contohnya rakan saya orang India dari India. Kita tahu masalah banyak di India, tapi mereka tidak pernah mengutuk pemimpin mereka ataupun negara mereka. Ini apatah lagi di peringkat internasional, Prime Minister kita melawat negara jiran, sewajarnya mereka simpanlah perkataan-perkataan yang negatif terhadap PM. Jangan tunjukkan kita punya tidak kewarasan kita, kepada masyarakat di luar, apatah lagi orang Indonesia pun mengatakan kita tidak patut berbuat demikian. Ini satu perkara yang saya rasa terlampau, pada saya memang kurang ajar lah mereka yang melakukan perkara. Setengah pihak berpendapat bahawa perkara tersebut merupakan satu cubaan terancang dari pihak tertentu yang menghantar cyber trooper khusus untuk memalukan dan menjatuhkan imej Perdana Menteri di kalangan negara Indonesia. Apa pandangan Tan Sri mengenai perkara ini? Itu saya katakan, ini yang kita telah tersasar. Pada saya macam inilah, rakyat Malaysia ni banyak yang terlampau politik, terlampau emosional, tidak memikirkan tentang kedaulatan dan martabat pandangan dunia terhadap kita. Ini saya tidak faham. Tidak ada satu bangsa pun dalam dunia ini yang mencaci negara dan pemimpin mereka di luar. Terus terang saya kata, jarang saya jumpa, terutama negara jiran kita Indonesia dari serumpun. Sewajarnya kita jangan menunjukkan kelemahan kita secara berdepan seperti itu. Kerana saya fikir kita terlampau terbawa, dan saya katakan dari segi politik tadi, politik yang bercorak cukup negatif, yang tidak berlandaskan kepada kewarasan dan fakta. Mereka sanggup menghantar cyber trooper, mereka sanggup berbuat apa saja untuk menjatuhkan Perdana Menteri at the expense of negara, nama baik negara. Ini tidak betul. Kita nak mengutuk dan menghina pemimpin sekalipun, kita kena memikirkan kita ni orang Malaysia. Kita mempunyai kedaulatan, kita kena menghormat nama baik negara. Sewajarnya kita tidak berbuat demikian. Maka saya mengharapkan perkara ini kepada rakyat Malaysia keseluruhan, janganlah lakukan perkara yang menunjukkan betapa tidak cerdiknya kita sebagai rakyat Malaysia pada hari ini. Tidak patut kita lakukan sama sekali. Tan Sri, kalau kita lihat dalam keadaan politik semasa dalam negara kita ini, macam ada berlaku macam pergolakan sedikit lah kan, tarikan sokongan, ada yang mengatakan ahli parlimen melompat sana sini kan. Jadi Tan Sri melihat sejauh manakah kerajaan yang sekarang ini boleh bertahan dalam keadaan sekarang ini, Tan Sri? Saya rasa ialah lompat-melompat ni dah jadi satu normal baru nampaknya. Kita mengatakan COVID itu akan menimbulkan banyak normal baru kepada masyarakat. Tapi lompat-melompatnya ianya berlaku. Tapi saya tidak orang kata tidak memandang negatif perkara ini. Kerana apa? Kerana dengan lompat-melompat ini sekurang-kurangnya kita memberi peluang, walaupun pada dasarnya saya tidak setuju, tapi dah jadi keadaan macam ni. Saya mengharapkan ultimately
lompat-melompat ini mestilah berdasarkan kepada kepentingan negara. Ya. Contohnya pada hari ini, sampai bila kita nak melompat-melompat tanpa menekankan tentang kepentingan negara tetapi menekan kepada kepentingan politik? Sampai bila? Ya, kalau kita melompat pada hari ini, kumpulan A mendapat kurang kerusi, maka kita bagi kumpulan B. Besok kumpulan C pula mengatakan mereka lebih tinggi. Maka terpaksa menghadap agung tiap-tiap bulan kita jadi kena wujudkan kerajaan yang baru. Ini tidak boleh berlaku sama sekali. Maka pada saya lah, walaupun pada dasar saya mengatakan tidak bersetuju, tapi pada hari ini saya nampak yang melompat kebelakangan ini lebih bersandarkan kepada memberi sokongan kepada kerajaan yang ada supaya terus mempertahankan pentadbiran kerajaan hinggalah PRU yang akan datang. Iaitu kita boleh, kalau nak menolak kerajaan pada hari ini boleh, bukan tidak boleh, tapi gunakan kewarasan sedikitlah. Jangan kita jatuhkan kerajaan dalam keadaan kita COVID dengan kerajaan dengan masalah ekonomi, masalah unemployment. Kita tidak fikirkan wahal sepatutnya pemimpin-pemimpin negara pada hari ini lebih menjurus kepada membantu rakyat di bawah turun ke bawah. Ya, nak main politik kita tunggu pilihan raya akan datang dan kita jatuhkan kerajaan kita rasa tak betul. Tapi pada hari ini saya terus mengatakan kita hendak melihat kerajaan yang kukuh. Kenapa kita nak melihat kerajaan kukuh? Kita masih mempunyai cukup banyak masalah, termasuk masalah-masalah saya katakan tadi di samping masalah COVID dan masalah ekonomi, masalah perpaduan. Banyak benda yang perlu kita betul. Sewajarnya semua parti, tidak kira parti yang parti pembangkang sekalipun, mesti berlapang dada dan bersama-sama dengan pihak kerajaan mencari jalan untuk menyelesaikan masalah ini dan tunggu sampai PRU 15. Okey, terima kasih Tan Sri. Seterusnya Tan Sri, pagi tadi saya ada baca satu portal berita yang menyebut bahawa masa depan politik Tan Sri Muhyiddin bergantung kepada UMNO, nyawa politik beliau bergantung kepada UMNO. Sejauh manakah Tan Sri bersetuju dengan kenyataan ini, dan jika benar ini wujud, apakah nasihat Tan Sri kepada pemimpin UMNO? Pada saya yang pertama bukan saja bergantung kepada UMNO. Kita parti politik yang memerintah pada hari ini bergantungan antara satu sama lain. UMNO bergantung kepada PAS, UMNO bergantung kepada PBBM. Sama juga PBBM bergantung pada UMNO, PBBM bergantung pada PAS. Sama juga PAS bergantung pada UMNO dan PAS bergantung pada PBBM. Iaitu kita tidak boleh solo. Kita tidak boleh bersawangan. Tegas saya mengatakan, terus terang saya mengatakan, UMNO tidak boleh bertanding berseorangan. UMNO pada hari ini kalau betul-betul ikhlas, PBBM kalau betul-betul ikhlas, kalau PAS sebuah parti Islam betul-betul ikhlas untuk kepentingan agama, bangsa dan negara, mesti ketiga-tiga ini mesti bersatu padu, duduk bersama dan memikirkan konsensus win-win dan ketepikan kepentingan hanya kepentingan parti sendiri ataupun kepentingan diri sendiri. Kita letakkan kepentingan negara, bangsa dan agama kita. Yang saya katakan, saya bersetuju dari segi kekuatan memang UMNO mempunyai kerusi yang lebih banyak. Itu saya setuju. Memang daripada dulu saya cukup menghormati UMNO dan kekuatan UMNO memang terserlah. Kita mempunyai kedudukan grassroots yang cukup kukuh. Yang kebimbangan saya ialah kalau sekiranya kita tidak berwaspada yang menyebabkan kita menunjukkan ciri-ciri pergaduhan, perselisihan faham antara kita dengan PBBM, antara kita dengan PAS. Yang saya paling bimbang, ini akan memberikan satu signal yang salah, terutama kepada anak muda. Anak muda tidak suka lagi. Anak muda yang sebenarnya apabila kita mendapat kuasa kembali daripada PH, anak muda rata-rata cukup gembira, orang Melayu khasnya cukup gembira dan rakyat Malaysia pun majoritinya menerima. Dan mereka agak memang bersyukur. Tetapi apabila kita melihat secara dalaman politik kita sendiri di kalangan kita bergaduh, minta maaf cakap anak muda tidak suka, atas pagar pun tidak suka, dan jangan kita rasa sebab kita punya kerusi yang banyak, kita boleh maintain kerusi yang sama di election yang akan datang jika sekiranya kita tidak berubah. Jika sekiranya kita menunjukkan ciri-ciri yang orang tidak suka, kita masih
Untuk apa saya cakap, saya bukan, tidak, saya bercakap sebagai seorang akademik. Saya ingin melihat ketiga-tiga parti ini duduk bersama, cari jalan untuk memastikan kita menang pilihan raya akan datang. Kerana kalau kita kalah, jelas saya mengatakan kita kalah, parti DAP akan memerintah. Buat sementara akan memerintah secara dominan. Dari segi long term, mereka akan betul memerintah. Bahkan saya tidak akan heran mereka akan menjadi Perdana Menteri satu hari kerana ia tidak bercakap dengan konstitusi. Itu yang saya paling bimbang. Iaitu saya punya nasihat kepada pemimpin Melayu, cukuplah. Saya pun tidak tahu bagaimana nasihat nak saya bagi. Ini terpulang kepada pemimpin-pemimpin. Bukan saja kepada UMNO, bukan saja kepada PAS, tetapi juga kepada pemimpin PBBM. Duduk betul-betul, kita kira betul-betul. Memang saya faham banyak masalah. Tetapi kalau masalah tetap menjadi masalah, sampai bila nak kita bersatu? Ya, saya terus terang, saya mengatakan banyak, saya bagi contoh. Bahkan di luar negara, mengapa negara Arab yang begitu besar dibuli seteruk-teruknya oleh negara kecil seperti Israel. Kerana kita berpecah belah. Apa dia berlaku pecah belah? Siapa yang rugi? Anak cucu kita mati. Isteri kita, anak perempuan kita dirogol. Apakah ini yang kita nak lihat? Saya katakan, ini satu pengajaran kepada bangsa kita. Allah dah bagi peluang. Setelah 22 bulan, Allah bagi peluang kepada orang Islam, orang Melayu, supaya kamu jaga Malaysia ini dengan betul, dengan syarat kamu mesti bersatu. Kamu mesti bersatu, jangan berpecah belah, jangan bercerai-berai. Carilah jalan. Saya pun tidak ada formula kerana mereka akan, sudah pasti mereka lebih bijak daripada kita. Tapi cari sekurang-kurangnya, pastikan bertolak ansur lah. Bertolak ansur lah. Jangan kita terlampau berkeras kepala antara satu dengan lain. Tiap-tiap parti mesti bertolak ansur, cari satu solution. Win-win, pastikan kita menang the coming PRU. Kalau tidak, kita kalah. Saya rasa saya pun tidak tahu nak cakap apa lagi kalau kita kalah. That's the end of you. Ya, dan parti DAP akan memerintah negara ini, dan saya akan tegas, Singapura akan join balik. Ya, mereka akan buat persepadanan semula, and you are gone. Ya, dominan parti Melayu Islam gone. Gone forever. Ya. Tan Sri, sesetengah pemimpin UMNO merasa tidak berpuas hati kerana berpendapat bahawa mereka dianaktirikan oleh pihak kerajaan, dan sebahagian lagi berpendapat bahawa mereka boleh menang walaupun jika mereka bertanding secara bersendirian di atas tiket Barisan Nasional sekalipun. Apa pandangan Tan Sri? Mereka tidak boleh menang macam saya katakan tadi. Saya fahamlah dengan kalau kita tengok trend PRK itu hari, satu persatu kerana kita muafakat antara UMNO dan PAS. Ya, tetapi apabila kita menerima pelawaan daripada PN, daripada Perdana Menteri, mereka pelawa kita, UMNO dan PAS, supaya join sekali. Kalau tak ada itu, tolaklah. Kalau tak ada. Tetapi mereka telah bersetuju. Ya, tidak boleh kita menuduh Tan Sri Muhyiddin sebagai menganak-tiri, kerana Tan Sri Muhyiddin sebagai Perdana Menteri, beliau melihat dalam aspek yang lebih meluas. Sekurang-kurangnya saya bersyukur, Alhamdulillah setelah 22 bulan memerintah, kita dapat jadi kerajaan balik. Dan pada hari ini kita mempunyai ramai menteri daripada UMNO sekalipun yang dapat menjalankan tugas untuk memperbaiki kedudukan bangsa. Alhamdulillah, kita maintain. Jadi bermaksud saya, jangan kita ingat kita telah buat calculation, insyaAllah, ya kalau sekiranya PAS dan UMNO bercantum, kita akan dapat ekstra 30 seat. Itu mungkin tidak jadi. Saya katakan tadi, tidak jadi sekiranya orang-orang muda mula menyampah dengan perangai kita. Tidak jadi sekiranya yang atas pagar boleh menyampah dengan perangai kita. 30 kursi itu mungkin tidak jadi. Ianya boleh jadi sekiranya UMNO, PAS, PBM bersatu berpakat. InsyaAllah kita akan dapat lebih kursi. Kita akan dapat lebih kursi. Itu yang saya rasakan tadi. Ketiga-tiga parti ini kena duduk betul-betul. Ya, kena duduk betul-betul. Tan Sri, ada banyak pihak yang bercakap mengenai kemungkinan jajaran politik baru akan terbentuk dalam PRU ataupun selepas PRU ke-15 ini. Ya. Jadi bagaimana Tan Sri melihat perkara ini? Yalah, jajaran memanglah ada orang mengatakan boleh mungkin selepas PRU. Pada saya, kalau selepas PRU pun, strategi mesti dibuat sekarang. Kalau strategi dah tak betul, kita dah berpecah belah, kita kalah kami PRU, macam mana kita nak betulkan lepas PRU?
Itu yang saya katakan tadi. Daripada sekarang kena duduk ketiga-tiga main parti ini disokong oleh parti-parti lain, duduk betul-betul, susun elok-elok. Pastikan kita menang terlebih dahulu, dah menang besok tanpa pergaduhan antara kita, kita susun balik berdasarkan pada political reality pada masa itu. Sekiranya selepas PRU15, UMNO kursi yang paling banyak, sudah pasti UMNO boleh berjumpa dengan Tan Sri Muhyiddin. Tan Sri, kami lepas PRU kami dapat cukup banyak. Maka saya pasti Tan Sri Muhyiddin sebagai seorang yang cukup orang kata rational, sudah pasti akan menerima cadangan UMNO. Saya rasa sebab kita kerusi yang paling banyak. Tetapi dengan syarat, susun daripada sekarang, pastikan jangan kita bergaduh. Jangan ada domestic problem, pergaduhan antara kita. Ini PRU15 memang kita akan kalah. Macam mana kita nak buat jajaran selepas PRU15? Betul Tan Sri. Alhamdulillah kita mendengar penjelasan yang sangat baik daripada Tan Sri sebentar tadi. So saya kira waktu tidak mengizinkan untuk kita meneruskan Tan Sri tapi insya-Allah saya harap Tan Sri dapat bersama dengan kita lagi nanti dalam siri-siri webinar yang lain yang akan kita bawakan. So kami di pihak Pintar mengucapkan jutaan terima kasih kepada Tan Sri yang dapat meluangkan masa dengan kita pada tengah hari ini. Dan kita akan teruskan pembentangan kita ataupun perbincangan kita dengan panel-panel yang lain yang kita bawakan hari ini secara terus menerus maraton kita hari ini Tan Sri. Alhamdulillah. InsyaAllah.